And trust me, there are many countries dalam Asia's market ni yang sangat susah nak penetrate. Sebab level of quality nak masuk situ sangat strict. And you insyaAllah easily tengok rupa pun orang impress. Tu belum lagi dia go into the ingredient. So since you dah ada kenderaan yang bagus, kita boleh masukkan reseller dalam kenderaan ini untuk bawa mereka pergi jauh. And if you can improve a lot of people's life, tak tahu nak kata pahalanya. Kalau orang lain di luar sana tahu cerita you, walaupun mereka kompetitor ke, walaupun mereka bisnes lain ke, I think you are great inspiration. This is our vision to be a key player in fragrance industry dominating Asia market. Fragrance industry, so kita nak fokus hanya kepada pewangi-wangian sahaja. So itu fokus kita, seperti kata ibu, no bling bling. No bling bling, jangan nampak semua benda. Sebab kita sebagai pengusaha ni kadang-kadang kita nampak benda tu best buat, benda tu nak buat sebab kita mula daripada bawah dan ada duit. Tapi bila kita fikir-fikir apa yang kita nak capai sebenarnya adalah untuk fragrance industry Asia market. Dan insyaAllah ibu, saya juga dah ada beberapa negara yang kita dah tembus. Negara-negara yang kita dah tembus insyaAllah. So Asia market is kita punya kayu ukur bagaimana kita nak jadi key player yang ibu harapkan untuk bantu kami sama-sama untuk capai. Macam dah nak realise dah ni. InsyaAllah. Sebenarnya saya bermula daripada, yalah, macam ibu tahu kita bermula daripada kecil. So daripada kecil tu saya susah. Jadi saya tahu lagi ramai orang memerlukan peluang-peluang perniagaan bersama Dizandra. InsyaAllah. Usaha kita sebenarnya untuk fragrance industry. Usaha kita untuk ada kita punya USP. Tetapi kita pun bagi value kepada lebih ramai customer. Tapi ini yang kita pegang, iaitu membantu kita punya reseller untuk berkembang. Sebab tanpa mereka juga ibu, kita tak boleh capai kita punya mission dan vision yang ada ini. This is our roadmap. Roadmap ni kita ada revenue sebenarnya. Kita ada 3 perkara yang kita akan ukur, iaitu dari segi revenue kita ibu. Kedua dia berapa ramai reseller yang kita akan rekrut sepanjang 10 tahun kita berada dalam Malaysia. Dan juga kita ada yang country. Bila you dah ada misi visi yang jelas, bila you dah tulis misi visi, you akan nampak kejelasan dalam buat keputusan bila nak design produk. Bila nak design produk, nak develop produk, iman you misi visi. Contohnya you kata personal statement, correct? And then you kata dominating Asia's market, ada dekat visi. You nak jadi key player. Semua ayat-ayat yang keluar daripada your presentation tadi tu sebenarnya is translating satu kefahaman, satu kompas, satu cara untuk buat produk ini. This product can be represented in Asia's market dengan bangganya. I think most important thing adalah paling penting sekali kita kena kuatkan kita punya shared values lah. Kita punya shared values dalam satu syarikat tu, ataupun any kind of values, any kind of conduct, any kind of macam kepercayaan-kepercayaan.
yang perlu kita actually duplicate dekat sana supaya dia orang boleh feel juga. To me kan, benda-benda hard ni macam documents ke benda-benda is important, betul. Tapi yang actually boleh menyebabkan mereka jadi all of you is the jiwa. Kalau you boleh translate jiwa, so kena identify key area. You kata tadi compassionate, love, harmony and peace. Kalau you boleh translate all this into it means what dalam Dizendra, dalam konteks Dizendra. Sebab kalau kata love besar, love to your mom, love to your boyfriend, love to your husband, love to your baby. So dalam konteks Dizendra kena ada description of the love. Love to the humankind, love to other people, love in giving ke apa-apa. Compassionate maksud dia apa? Kalau you ada dokumen tu, itu nombor satu ibu rasa sangat penting untuk you spread. You're going to countries already, many countries. Enter itu dulu, disusuli dengan cara menjual, SOP, guideline, checklist. You know, kita kena insaf dulu, baru kita belajar. Kita kena convert into macam kalau kita in religion, kita kena believe in Allah, kita kena revert, and then baru kita belajar solat. Saya mencapai macam tahun 2019 saya dah capai sebagai top stokis nombor 1 di Malaysia. Dengan sale yang saya pun tak sangka berjuta-juta juga. Pada masa yang sama untuk tim saya juga, alhamdulillah kita dah lahirkan ramai reseller yang kehidupan mereka pun berubah menjadi lebih baik. Mama berjaya melahirkan 5 orang anak tim sebagai stokis. Dan selain daripada itu, Mama berpeluang pergi ke Mekah menunaikan umrah, pergi ke Korea, pergi Maldives dan sepatutnya pergi Europe tapi sebab COVID. Bila kita betul-betul all out dalam perniagaan, kita tahu apa visi misi dalam perniagaan ni, insya-Allah sebenarnya kita memang boleh pergi lebih jauh, bukan sekadar sekejap-sekejap saja, tapi mungkin lebih 5 tahun 10 tahun kita dalam perniagaan ini. Okey, alhamdulillah sampai sekarang kami masih mencari orang yang ingin membuat bisnes, ataupun kami akan bantu anda untuk menjana income insya-Allah 10,000 dan ke atas. Manusia adalah antara ciptaan Allah yang paling hebat. Carilah emas dalam diri mereka. Setiap manusia Allah jadikan berbeza-beza. Kerja seorang pemimpin adalah hanya untuk mencari emas itu dan menggilapnya. Silapnya dengan pemimpin, mereka menganggap bahawa semua orang perlu sama seperti mereka. Tidak, potensi mereka berbeza-beza. Cuma tersembunyi. Sebagai pemimpin, kita perlu menggali dan mencari potensi ini. Sebab apabila kita dah gilap potensi ini, mereka akan menjadi aset organisasi kita. I know business is not easy. No. Kita memang work hard, saya memang work hard ibu. So saya betul-betul nak fokus pada bisnes. Tetapi kan ibu, dalam on the way saya fokus bisnes tu, saya sebenarnya tersasar. Sehingga kan saya jadi susah. Kita nak capai impian tapi kita jadi susah. Dan waktu tu ketika saya susah, saya tahu ramai orang pandang kita serong. Saya tahu betapa sakitnya hati saya ketika itu. Saya tahu saya dicemooh, saya dihina. Saya tahu mama ayah saya malu. Kita sebagai anak, kita tak boleh nak melawan. Semakin kita lawan ibu, semakin susah hidup saya. Dan it's happened to me. Semakin saya lawan, semakin susah saya. Semakin saya nak buktikan, semakin susah saya. Sebab saya tak dapat dia punya restu ibu. Betul. Dan ketika saya susah tu around 3 years lah. Saya ketika susah tu, that time lah saya mula jadi cuci rumah orang. Jadi pencuci rumah. So saya tukang bersih-bersih rumah orang. That time orang tak tahu pun.
Saya ada blog sendiri, saya buat kerja sendiri. Saya tanya kawan-kawan ataupun kenalan-kenalan siapa nak cuci rumah. That time saya masuk rumah orang. Waktu tu ibu saya dah ada sebelum ni kerja yang orang kata bisnes yang patutnya saya berjaya tu tapi tak berjaya. That's why saya rasa dalam setahun 2008, 2009 tu time yang saya rasa macam teruk sangatlah kehidupan saya. The worst sampai saya rasa macam-macam kerja saya buat. Saya jadi PA, tipu. PA tipu. Menarik tu. Awak nak tak jadi saya punya PA untuk sementara lakonan je nak dapat tender. Masya Allah, tak kisahlah sayang. asalkan waktu tu saya rasa macam apa saja yang boleh saya dapat duit. Saya menyanyi. Bukan suara saya sedap ibu, tak ada suara sedap, tapi saya terpaksa menyanyi. Nyanyi dandut dekat rumah orang-orang kahwin. Saya ingat lagi sekitar Semenyih ni. Wow. So dan yang paling best sekali sebab saya pernah jadi pemandu bas juga. Sebab itu saya seronok lah dapat seorang RM1. Saya cakap seronok juga buat benda-benda ni. Tapi bukan macam adventurous. Bergani. So tapi saya dah lalui macam-macam dan saya jumpa orang macam-macam ibu. Dalam proses saya susah tu saya lalui macam-macam. Sehinggalah 2010 saya rasa saya dah penat. Saya dah penat. Walaupun saya asingkan diri, saya dah penat. Waktu tu saya ingat lagi saya panjat UiTM jumpa adik Izurin. Cakap dia akak nak niaga balik. Tapi akak tak ada duit langsung. So dia sanggup keluarkan duit dia walaupun RM300 waktu tu. Tak ingat apa-apa. Dia kata ni duit PT-PT Irin. Dia cakap akak takkan lupa kau. Akak takkan lupakan kau kalau akak berjaya. First PM saya adalah saya nak bekerja di butik akak. Tetapi waktu tu ibu tak ada butik pun. Tak ada pun. Online semata-mata. Dia cakap, wah, orang nampak aku ada butik ke? Macam perasaan tu macam, happy. Daripada situlah pertama kali saya macam, okay, why not adik jualkan, akak bagi commission. Lepas tu kan, mula datang ramai orang. Waktu tu lah saya tersedar sebenarnya ramai gila orang macam saya. Ramai orang yang PM saya cakap, suami macam ni. Lepas tu saya nak berniaga juga, saya nak buat sesuatu juga. That's why daripada bermulanya tu, sebenarnya apa yang menyebabkan saya kuat dan terus kuat ni, bukannya daripada saya juga, daripada orang lain juga. Kisah-kisah dia orang ni, sebenarnya saya melihat refleks pada diri saya. Yang setiap orang dia ada kehidupan dia, ada kesusahan dia. Di mana setiap kesusahan tu saya pernah lalui. Saya pernah rasa apa yang saya rasa. Apa yang ibu dengar daripada Erna ni, sekarang ibu faham kenapa Erna ibu tengok pelik sangat. Sangat bersungguh untuk bantu orang lain atas nama reseller lah, untuk improve their life. Because rupanya Erna sendiri tahu erti kesakitan, erti kerisauan, erti kesedihan. Kerana kefahaman itu, perasaan itulah ibu nampak Erna dalam membantu orang, hati Erna bersungguh. Ibu, saya nak jadi bilioner pertama wanita dekat Malaysia, dekat bagi orang Muslim yang berjaya ibu. Kenapa saya nak jadi ke tahap tu? Sebab saya tahu nanti mereka semua akan follow juga. Dan lebih ramai orang berjaya. Perjuangan orang yang sepatutnya berjaya. Dan sebenarnya ibu, saya tak kuat seorang. Saya ada orang kuat-kuat bersama dengan saya. Yes, you have the whole team with you. Itu sebab saya ada Masya ibu. Allah. Allahu Akbar. Saya ada guru-guru, saya ada mama yang sentiasa mendoakan, saya ada adik-beradik saya. Dan saya tahu saya punya team, mereka semua kuat. Bukan sebab saya kuat sebenarnya ibu. Saya cuma ada big why, dia orang sambut. Dan benda tu yang menyebabkan saya rasa macam, okay, I kena move forward. I kena buat lebih baik lagi. Dalam pada apa yang ibu ajar dalam BSS, semua yang struktur-struktur yang technical tu,
amat penting our spiritual actually. Our belief, kepercayaan kita pada Allah dan berserah balik pada Allah. Pergantungan kita pada Allah tu kena sangat kuat. Ya, betul Ibu. And you have it. Allahu Akbar. Cerita Erna ni satu inspirasi yang besar, macam satu dosa pula kalau tak share dengan orang ramai supaya mereka boleh terinspirasi dan juga boleh menjadi seperti Erna. InsyaAllah lebih daripada saya. InsyaAllah. But you're the first Muslim lady billionaire. Ibu kena sebut banyak kali tu. Amin. Nak jadi pemimpin yang hebat, kurangkan bercakap dan banyakkan mendengar. Kenapa perlu kita kurangkan bercakap dan banyak mendengar? Kalau kita banyak mendengar, kita boleh tahu apa yang berlaku dengan syarikat kita. Kita boleh dengar kemungkinan kesilapan yang berlaku, kesalahan atau masalah-masalah yang ada dalam syarikat kita. Sebagai seorang pemimpin, ibu nasihatkan tolonglah banyakkan mendengar dan kurang bercakap. Iaitu dulu saya buat sendirilah, saya punya perfume badan, perfume apa semua selama 3 tahun untuk buat produk sendiri tu. Dan dalam masa saya menjadi seorang founder tu, semua dari segi production, marketing dan semualah saya buat sendiri daripada A to Z. Tapi selepas kami bersama-sama dengan Dizandra, jalan lebih mudah lepas tu. Kami memperolehi pelbagai cara bagaimana untuk kita mengendalikan sebuah company itu. Tapi perfume semua orang pakai, daripada golongan yang kecil hinggalah yang dewasa, malah orang yang pergi masjid pun pakai perfume juga. So saya fikir pasaran perfume sangat luas dan saya tengok juga strategi dan juga misi-visi Dizandra tu sangat-sangat power sebab mereka ada stage by stage untuk naikkan reseller mereka, untuk naikkan stokis mereka. Untuk berjaya dalam Dizandra ni sebenarnya segala platform telah disediakan. Tinggal buat action je. Kita buat apa yang disuruh, ikut perancangan, insya-Allah. Tak dapat 10, kita dapat 7, 8 macam tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya ibu nak jumpa sangat dengan all of you sebab ada beberapa perkara yang sangat bermain di fikiran ibu ni, iaitu kepercayaan-kepercayaan di luar yang mengatakan kalau kita berniaga atau bekerjasama in one organisation dengan adik-beradik, ipar-duai, suami isteri adalah formula kepada disaster. Tapi yang terkejutnya, all of you adalah semua itu. Adik-beradik pun ya, ipar-duai pun ya, suami isteri pun ya. Orang ambil satu tu pun dah problem, iaitu suami isteri jadi founder ke usahawannya dalam syarikat yang sama. Korang ada tiga-tiga dan berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Now kat sini adik-beradiknya yang duduk ni. Yang ni adik-beradik lah. Adik-beradik yang duduk semua, yang duduk di bawah ni. Okey. So saya sulung, second, third and fourth. Alright, alhamdulillah. So yang mendampingi ni semua ipar-duai. Sebenarnya dia bergantung pada diri masing-masing, tapi bagi saya adalah kesepahaman dan kesepakatan antara kita, dan yang penting sekali adalah kita trust antara satu sama lain. Okay, so sebab setiap daripada kita ni dia punya tugas, job scope. Macam ibu cerita, clarity, kejelasan. Clarity, kejelasan ni sangat penting bila kita berniaga bersama adik-beradik. Kita kena jelas dia suami, tetapi dalam masa yang sama kita kena jelas dia juga adalah kita punya partner dalam bisnes. So kita jelas ini adalah adik, tetapi mereka juga bekerja di dalam Dizandra. Sama juga macam yang lain. Diorang tahu job scope diorang, tugas mereka dan yang lain-lain. Pernah tak bergaduh adik-beradik? Adik-beradik ke, paduai ke, suami isteri ke? Adik-beradik Jarang lah. Adik-beradik jarang. Yang bergaduh? Yang bergaduh
Jarang. IPA 2 dia baik sangat. IPA 2 baik sangat. Sebenarnya kalau mengikutkan formulanya, kalau kita punya emotional is high, kita punya rational is low. Kalau kita punya rational is high, kita punya emotional is low. In the context, dalam konteks anda semua, emotional adalah high sebab ada perasaan kasih sayang. Ia semua berpunca daripada, kalau kemarahan ke apa, semua berpunca dari kasih sayang. So bila emotional sangat tinggi, apa yang ibu nampak anda lakukan, whether you realize it or not, sedar atau tidak, you sebenarnya berusaha untuk meningkatkan rasional yang ada supaya dia boleh mengatasi emosi itu dengan mewujudkan kejelasan, roadmap. Bila semua dah ada tugas, semua dia bekerja dengan Dizandra, right? Bila semua dah ada tugas dan Dizandra, tugas tu clear. So bila you datang ke pejabat Dizandra, sebab dah ada semua mekanisme yang rasional tu, rasional SOP, guideline, training, kejelasan roadmap, big why, USP, semua jelas. Itu adalah sebenarnya mekanisme atau pasak-pasak yang kita masukkan untuk bagi power rasional tu. Dan dia boleh kontrol emosional. Untuk Dizandra pergi jauh, kemuafakatan, kasih sayang dan ikatan ini perlu diberi keutamaan pertama. And kalau ini roboh, everything else roboh. Ingat, kita buat benda ni nak membantu bukan 8 ini saja. Not to mention pekerja-pekerja yang ada di sini yang beratus tu, not to mention reseller yang beribu tu, untuk improve their life. So kalau rasa ada macam, yelah, gaduh tu tetap akan wujud. Kita ni, bukan dari mak bapak yang berbeza, values yang berbeza. Mak aku punya kepercayaan lain, mak kau punya kepercayaan lain. Faham. Bila berlakunya kesefahaman itu, ingat big why kita. Alright sayang semua. Okay. Dan again, kalau benar berlaku di masa depan, larilah ke ofis ibu macam dulu juga, okey? Tutup lampu bu. Ibu, you have me insya-Allah sebagai mak bisnes anda semua, behind your back and supporting you. Terus berjaya, terus terbang tinggi dan buatkan negara kita berbangga dengan bangsa Malaysia yang boleh mewangikan nama Malaysia di mata dunia. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Thank you so much everyone. So daripada situlah macam so saya decide masuk pasar malam. Struggle lah. First masuk pasar malam tu hujan lebat. Hujan lebat memang tak ada sale lah. RM10 je saya ingat. Allah. Memang RM10 je. Memang kata minyak kereta pun dah lepas. Apabila kita memulakan sebuah perniagaan, jualan dan pemasaran adalah perkara yang sangat-sangat penting. Walau bagaimanapun, untuk kita memastikan perniagaan kita boleh berkembang maju dan terus bertahan lama, ada satu lagi perkara yang mesti diberi perhatian, iaitu struktur dan juga sistem. Dalam episod yang seterusnya, anda akan didedahkan bagaimana kisah seorang usahawan yang bermula daripada pasar malam kini berani untuk membangunkan sebuah kilang yang besar hanya kerana mereka ada sistem dan struktur yang betul. Anda akan ditunjukkan cara-caranya bagaimana nak membentuk sistem dan struktur yang betul dalam episod ini. Jangan lupa saksikan.